Jom mula. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Baca doa semua bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Maftah alaina hikmataka tur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lepas ni kalau kat depan ni naik hijau bagi tahu tau. Kalau tak nampak skrin ni bagi tahu. Okay, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima sabaq. Malin, hijau sikit. Hijau sikit. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau lagi ke? Tak. Nah, okey. Tak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pelajaran kita yang minggu lepas, iaitu Imla. Minggu lepas kita dah belajar muka surat sebelum muka surat 6 ni, muka surat 7 ni kita dah belajar kedudukan hamzah ataupun huruf hamzah yang berada di tengah kalimah kan. Ustaz ulang sikit Huruf hamzah di tengah ialah huruf hamzah di tengah kalimah ditulis di atas huruf alif. Ingat, huruf hamzah di tengah kalimah perlu ditulis di atas huruf alif macam ni. Idza ja, contoh wara'ai, nampak penggunaan ara'ai, ra'ai kat sini nampak alif hamzah ni berada di tengah ayat ataupun tengah kalimah. Jadinya kena tulis hamzah tu atas huruf alif. Yang ni adalah penggunaan untuk hamzah berada di tengah kalimah. Kita tengok pula kita tengok apa ni pula yang tajuk hari ni kita nak belajar, iaitu penggunaan muka surat ni yang minggu lepas penggunaan muka surat 12 huruf hamzah di akhir kalimah. Hari ni kita nak belajar tajuk ni lah. Tajuk ni kamu dah pernah belajar dengan Mu'allimah Farjah. Jadi Ustaz akan ulang. Okey, tengok huruf hamzah di akhir kalimah. Apakah yang dimaksudkan ataupun apakah pengertian huruf hamzah di akhir kalimah ni? Benar apa ni hamzah kalimah ni? Iaitu huruf hamzah di akhir kalimah ialah huruf hamzah yang ditulis di akhir kalimah. Yang tu adalah dia punya pengertian maksud dia. Iaitu apa? Huruf hamzah ni. Huruf hamzah ni lah. Di akhir kalimah ialah huruf hamzah yang ditulis di akhir kalimah. Jadi kita tengok dia punya contoh macam mana penulisan hamzah di akhir kalimah tu. Kita tengok lagi. Okey. Kita tengok contoh huruf hamzah ataupun contoh penggunaan huruf hamzah ataupun contoh penulisan huruf hamzah di akhir kalimah. Kita tengok macam mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha. Nampak penggunaan huruf hamzah? Yasha ni satu kataan kan? Satu kalimah tu satu kataan lah. Yasha satu kataan, jadinya tengok huruf hamzah dekat mana? Dekat hujung. Jadinya kamu tak perlu tambah huruf alif kat bawah atas, kamu tak perlu tulis huruf alif kat situ. Jadinya ingat, huruf hamzah berada di hujung kalimah ataupun hujung perkataan, di akhir kalimah, akhir perkataan, kamu hanya perlu tulis hamzah sahaja dan ikut barislah. Liman yasha'u, yasha'u, nampak yasha' satu perkataan. Jadinya huruf hamzah yang berada di akhir perkataan yasha' ni, dia punya tulisan dia macam ni. Tulis hamzah macam tu saja. Tak kisahlah hamzah di tengah ke, di tengah, ikut kamulah penggunaan hamzah dia macam tu. Nampak dia macam tu. Hamzah kat situ. Lepas tu yu'adzibu man yasha'. Yasha' satu perkataan atau satu kalimah. Dia punya tulisan dia macam tu.
Hamzah di hujung tanpa ada huruf tambahan seperti alif ke, waw ke, macam tu. Jadi hamzah berada di akhir kalimah ataupun hamzah berada di akhir perkataan, hendaklah kamu tulis ataupun kamu mesti tulis macam ni, macam ditulis ni. Hamzah kosong kita panggil. Wallahu ala kulli syai'in. Syai'in ni kita tengok wallahu wa satu perkataan, satu kalimah. Allahu satu lafaz jalalah satu perkataan juga. Ala satu perkataan. Kulli satu perkataan, syai'in satu perkataan. Jadinya tengok penggunaan hamzah dekat penggunaan hamzah dekat hujung. Syai'in ni tengok hamzah ni tak ada huruf tambahan. Dia huruf hamzah semata-mata. Itulah penggunaan hamzah, contoh penggunaan hamzah yang berada di awal ataupun di akhir kalimah. Penggunaan hamzah yang berada di hujung kalimah. Penggunaan hamzah yang berada di akhir perkataan. Okey. Okey, sambung. Muka surat seterusnya 12, 13. Kita tengok lagi contoh penggunaan dia. Huruf hamzah, muka surat berapa? 13 ni. Muka surat 13. Contoh yang pertama. Wa'allama. Nampak ni di awal tak apa, tak payah. Sekarang kita belajar hamzah di akhir kalimah kan. Jadinya tak payah. Tak payah tengok itu. Wa'allama Adamal asma'a. Wa'allama ni satu kalimah, cuma satu perkataan. Adama ni satu perkataan. Adam kan. Al-asma'a nampak satu perkataan. Tengok. Hamzah berada di akhir perkataan ni adalah huruf hamzah kan. Tengok cara penulisan dia macam mana. Tu. Dia tulis hamzah sahaja. Hamzah tak kisahlah huruf. Wa'allama Adamal asma'a. Nampak. Hamzah satu. Tak ada huruf alif tambahan. Penggunaan dia macam tu je. Seterusnya, insya'allahu. Insya'allahu in kan. Harf nasab. Sya'a nampak. Sya'a satu perkataan. In satu perkataan. Sya'a satu perkataan. Allah satu perkataan. Jadinya tengok sya'a ni perkataan di hujung dia ataupun di akhir perkataan dia ada huruf hamzah. Jadinya kamu kena tulis macam ni lah penggunaan ataupun penulisan kamu yang mana penggunaan penulisan hamzah berada di akhir kalimah ataupun akhir perkataan. Seterusnya contoh wa anzala minas samaa'i. Ism majrur sini. Ni wa anzala satu perkataan ataupun satu kalimah. Mina ni satu perkataan ataupun satu kalimah. As-samaa'i satu perkataan. Dan satu kalimah, satu perkataan ataupun satu kalimah lah kita katakan. Jadinya tengok hamzah yang berada di akhir kalimah sama ini iaitu huruf hamzah. Macam ni lah dia tengok. Dia tak ada tambah huruf alif ke, tak tambah huruf apa ke, dia tulis hamzah semata-mata. Hamzah semata-mata. Okey, seterusnya. Su'al azabi. Salam. Su'al azabi. Remove su'al azabi. Tengok penggunaan su'a. Su'a, su satu perkataan. Al-azabi satu perkataan. Jadinya apa? Su penggunaan hamzah yang kat hujung nampak. Ditulis hamzah sahaja kat situ. Tak ada tambah-tambah huruf. Okey, yang tu adalah contoh penggunaan hamzah ataupun penulisan hamzah yang berada di akhir kalimah. Yang baru masuk hari ini buka muka surat 12. Kita belajar tajuk penggunaan ataupun penulisan ataupun penggunaan lah kita kata penulisan huruf hamzah yang berada di akhir kalimah ataupun yang penggunaan huruf hamzah ataupun penulisan huruf hamzah yang ditulis di akhir perkataan. Ni apa? Please move this window from the share application. Macam mana nak buang? Tu hilang. Okey, seterusnya. Waja'a rabbuka. Waja'a. Asalnya satu kalimah ada ja'a. Wa ni ingat, wa ni huruf dan lah. Dan telah datanglah Allah kan. Dan telah datang. Ja'a ni satu perkataan. Jadinya penggunaan hamzah dekat hujung dia adalah penggunaan hamzah macam ni. Tulis hamzah ni je. Tak perlu tambah apa-apa. Tulis hamzah semata-mata.
Apa ni? Okey. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tengok hamzah dekat wajah ni. Ja'a, ja'a. Hamzah dekat situ adalah penggunaan hamzah yang berada di akhir kalimah. Okey, seterusnya. Wa anzala minas sama'i. Sama'i. Nampak sama'i, hamzah kat akhir perkataan. Lepas tu ma'an. Penggunaan hamzah juga kat akhir kalimah. Dia yang beza kat sini baris lah. Baris nanti kamu belajar. Baris kamu tak payah tengok lagi, kamu tengok penggunaan huruf je kat sini. Hamzah macam ni, hamzah macam ni. Sebab dua-dua dekat hujung. Tengok kalau hamzah dekat depan, wa'an. Nampak? Hamzah kalau kat depan nampak anzala ni. Dia ada huruf tambah huruf alif. Jadi kalau hamzah dekat akhir kalimah ataupun akhir perkataan, tak perlu tambah huruf tambahan. Seperti alif ke waw ke tak perlu tambah. Nanti kalau penggunaan waw kita akan belajar lagi lepas ni. Dan sekarang kamu perlu faham penggunaan ataupun penulisan huruf hamzah yang berada di akhir kalimah sahaja. Contoh yang seterusnya. Wa kathirum minhum sa'a. Nampak? Sa'a. 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 Hamzah kat ujung. Tak kisahlah. Tak kisahlah kalimah tu ataupun perkataan tu huruf dia banyak ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke. Janji yang pasti mesti hamzah dekat hujung perkataan tu. Ni contoh 3 perkataan. Ini contoh berapa perkataan. Ini contoh 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya ni 5 perkataan. Kamu tak boleh tengok tu. Kamu perlu tengok penggunaan hamzah yang berada di akhir ataupun penulisan hamzah yang berada di akhir perkataan sahaja. Zarik kenapa terkeluar? Okey, seterusnya. Contoh yang seterusnya. Wa huwa ala kulli syai'in. Nampak? Syai'in. Syai'in tu nampak hamzah tu. Tak perlu, tak ada tambah alif ke apa ke. Syai'in saja. Qadir. Waji'a. Nampak? Waji'a. Nampak? Ji'a ni satu kalimah. Wa satu kalimah. Satu perkataan. Ji'a ni satu perkataan. Nampak? Kemudian jadinya ji'a tu. Nampak? Penggunaan hamzah dekat hujung macam tu. Yauma izin. Ni hamzah kat tengah. Hamzah kat tengah. Kita belajar itu macam mana tak? Penggunaan hamzah kat tengah ada yang ada alif kan. Ila seterusnya. Ila fihim rihlatash syita'i. 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 Nampak? Syita'i. Hamzah dekat akhir kalimah ataupun akhir perkataan. Okey, muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya, muka surat berapa tu? 14 eh? Muka surat 14. Muka surat 14. Ya, tengok hadis Nabi menunaikan ini diberi contohlah penggunaan kita boleh tengok penggunaan huruf hamzah yang berada di akhir kalimah. Dia bagi contoh hadis. Contoh kita baca Auzubillah. Kita baca contoh hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Allah ridai dia kan, qalat berkata, telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Tak nampaklah apa tu. Please must be winner away from this share. Yusalli fi baiti qabla az-zuhri arba'an thumma yakhruju. Nampak penggunaan, tengok. Kamu cuba cari penggunaan hamzah dekat hujung akhir kalimah. Qabla az-zuhri arba'an thumma yakhruju fa yusalli bin nasi thumma yadkhulu fa yusalli rak'ataini wa kana yusalli bin nasi al-maghriba thumma yadkhulu fa yusalli rak'ataini wa yusalli bin nasi, jumpa dah, bin nasi al-isya'a. Al-isya'a ni tu nampak huruf hamzah yang berada di akhir kalimah ataupun akhir perkataan. Wa yadkhulu baiti wa yusalli rak'ataini. Yang ni adalah contoh dia punya penggunaan hamzah yang berada dalam hadis. Lebih dia tunjuk contohlah hamzah yang berada di akhir kalimah ataupun akhir perkataan. Tengok maksud dia pula. Maksud dia daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Allahumma radha anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa solat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahku, di rumah Sayyidah Aisyah lah. Kemudian baginda keluar ke masjid dan solat bersama orang ramai. Lalu baginda masuk ke rumahku dan solat 2 rakaat. Ketika maghrib baginda solat bersama orang ramai. Kemudian masuk ke rumahku lagi dan solat 2 rakaat setelah solat Isyak. Isyak kat sini lah nampak penggunaan Isyak dekat sini. Bersama orang ramai baginda kembali masuk ke rumahku, ke rumah saya Aisyah dan solat 2 rakaat. Ini contoh penggunaan hadis ataupun contoh hadis yang berkaitan dengan penggunaan huruf hamzah. Hadis ni masuk lain tapi kita sekarang kita nak tengok penggunaan hamzah yang berada dalam dalil ataupun kita panggil dalil lah, dalil naqli, dalil berdasarkan daripada hadis, penggunaan hadis al-isya'a kat sini. Yang tu adalah dimaksudkan dengan penggunaan huruf hamzah. Kalau kita nak tengok hadis ni masuk lain. Hadis ni nak kata perbuatan Nabi solat di rumah Sayyidah Aisyah sebelum zuhur. Kan solat 2 rakaat. Yusolli apa? Biasa Nabi solat 4 rakaat. Nabi Rasulullah SAW biasa solat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahku. Maksud dia Nabi solat 4 rakaat di sebelum zuhur di rumahku. Lepas tu Nabi keluar ke masjid dan solat bersama orang ramai. Ni nampak kata tu. Nabi solat solat 4 rakaat dulu di rumah Sayyidah Aisyah. Lepas tu Nabi keluar ke masjid untuk menunaikan solat zuhur. Yang tu adalah maksud hadis kat sini. Maksud hadis kat sini adalah perbuatan Nabi dalam melakukan ibadah je. Kita punya tumpuan kita kat sini penggunaan hamzah ni. Ni nampak. Penggunaan hamzah yang berada di akhir kalimah. Kita punya tumpuan kita. Ini adalah contoh penggunaan hamzah lah yang berada di dalam hadis. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun banyak juga. Contoh dalam Al-Quran tu contohnya ni. Contoh penggunaan dalam ni, ni. Yang ni nampak insya-Allah ni penggunaan dalam Al-Quran lah. Su'al azabi. Ini semua dalam penggunaan dalam Al-Quran. Wa anzala minas sama'i. Ini adalah contoh-contoh dalam Al-Quran. Banyaklah contoh-contoh dalam Al-Quran ni. Okey, seterusnya. Kita tengok yang ni penggunaan dalam hadis. Assalamualaikum Alim. Ni penggunaan dalam hadis. Jadi yang ni dalam muka surat 13 dalam contoh penggunaan hamzah yang berada di akhir kalimah pada Al-Quran. Dia bagi contoh-contoh dalam Al-Quran lah. Muka surat 14 contoh penggunaan hamzah yang berada di akhir kalimah ataupun akhir kataan di dalam hadis. Sama je. Al-Asya, nampak hamzah tanpa ada hamzah kosong kita panggil. Hamzah huruf tunggal, tak ada langsung huruf-huruf tambahan kat situ. Yang ni adalah kita punya pembelajaran kita yang berkaitan dengan penggunaan hamzah yang berada ataupun penulisan hamzah yang berada di akhir kalimah ataupun akhir perkataan. Yang tu je kita belajar ni, huruf hamzah ni. Senang je imla ni. Tengok satu. Hamzah dengan takhir. Hamzah ialah kata nama yang terbit daripada kata kerja hamazah yang bermaksud mencucuk, mendorong atau menyediakan huruf atau kata dengan hamzah. Itu adalah kata nama lah terbit daripada perkataan hamzah, daripada hamazah. Asal hamzah tu asal huruf dia contoh macam membuat lah. Membuat asal huruf dia, asal perkataan dia apa? Buat. Untuk huruf tambahan kan macam juga dengan hamzah ni. Hamzah ni adalah huruf kata nama yang terbit daripada kata kerja hamazah. Macam buat lah, membuat asal dia buat. Kita tulis membuat. Ahmad membuat kerja sekolah. Contoh, asal perkataan membuat tu adalah kata kerja yang awal-awal kali apa? Buat saja, tapi kita cuma tambah membuat kan. Boleh tambah macam-macam, membuatkan, dibuat, apa lagi? Yang tambah-tambah tu. Macam ni lah hamzah, asal dia penggunaan hamazah sahaja yang bermaksud mencocok, mendorong atau menyediakan. Yang ni adalah maklumat tambahan saja. Nak kata penggunaan asal pada hamzah ni adalah hamazah. Tapi kita panggil hamzah lah. Huruf hamzah lah. Yang ni kita tengok dari makna dari segi bahasa Arab dia. Yang tu sahaja.
Dah habis dah. Wallahu a'lamu bissawab. Buku tulis ada kan? Jadinya kamu Muallim, skrin hijau. oh ya. Belajar ni yang buku yang ni kamu dah belajar kan dengan Muallimah Khadijah kan? Siapa tak faham lagi penggunaan hamzah ni? Macam mana? Elok lagi. Anas dah elok dah ke skrin. Elok dah ke skrin kat depan ni. Hijau Dah, lagi dah, ke? dah. Ha. Siapa tak faham lagi tentang berkaitan dengan Tak. tak faham lagi? Siapa tak faham lagi dengan penggunaan ataupun huruf hamzah di akhir kalimah? Siapa tak faham? Ha? Siapa tak faham? Boleh cakap? Ha? Zuhair faham lagi macam mana? Saya faham. Saya faham. Saya faham. Dia kita belajar ni kan dari awal kalimah, tengah kalimah dan akhir kalimah. Kamu perlu tumpu penggunaan ataupun penulisan nak tulis macam mana je hamzah tu. Kalau awal kalimah macam mana nak tulis. Kalau di tengah kalimah macam mana nak tulis. Kalau di akhir kalimah macam mana nak tulis. Yang tu je kamu perlu tahu. Sebab dia punya tujuan dia, tujuan kamu belajar benda ni, macam tu je dia punya tujuan, yang tu je. Cara penulisan di akhir awal kalimah, tengah kalimah ataupun di akhir kalimah. Kalimah tu kita kata perkataan lah, perkataan dalam bahasa Melayu. Kalimah bahasa Arab. Perkataan tu bahasa Melayu lah. Kalimah bahasa Arab. Perkataan bahasa Melayu. Macam tu lah, kalimah perkataan sama je. Benda yang sama. Itu adalah contoh-contoh contoh-contoh penggunaan huruf hamzah yang berada di akhir kalimah. Dah, tak hidung. Dah itu je, sikit je. Nanti kita belajar masuk tajuk baru pula, iaitu apa ni? Hamzah ditulis di yang ni Ustaz kata hamzah ditulis di atas huruf waw. Nanti penggunaan macam pula. Yang tu je hamzah ni. Okey, tahun 4 kamu tumpu bahagian hamzah lah. Ingat, imla ni kalau kita katakan imla ni adalah tumpuan. Imla kalau kamu tahu belajar adalah imla ni lebih tertumpu daripada penulisan dan pendengaran. Itu adalah imla. Jadinya hamzah ni adalah satu huruf kan. Jadinya kita belajarlah macam mana nak tulis hamzah yang berada di tengah, di hujung ataupun di depan. Itu adalah kita punya tumpuan pembelajaran kita. Manakah tajuk besar dia? Ni tengok tajuk dia punya tajuk besar dia. Huruf hamzah di awal kalimah, huruf hamzah di tengah kalimah, huruf hamzah di akhir kalimah. Lepas tu hamzah ditulis atas huruf waw. Nanti kita akan belajar. Lepas tu huruf lam, alif lam ta'rif ni. Lepas tu alif lam qamariyah, alif lam syamsiah ni. Dan ni dalam tajwid benda belajar kan. Alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah ni. Senang je. Senang sangat nak kenal alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah. Nanti kita akan belajar lagi. Jadinya hari ni kamu dah belajar berkaitan dengan penggunaan huruf hamzah yang berada di akhir kalimah. Latihan yang Ustaz bagi tu dah siap ke semua? Ada ramai lagi tak hantar. Jadinya latihan untuk kamu hari ini, kamu perlu ingat. Tujuan kita belajar imla adalah untuk fokus kepada tulisan dan pendengaran kamu. Kamu dengar dan kamu boleh tulis, dan kamu dengar dan kamu boleh tulis. Yang tu adalah kita punya fokus pembelajaran dalam imla. Jadinya, dan nama pun imla, jadinya kamu kena belajar tulis. Ustaz nak kamu tulis dalam buku tulis imla kamu, tulis yang ni semua. Tak buat hari ni tak apa, esok boleh buat Sabtu Ahad tak apa. Ni sebab dia banyak kan. Jadinya kamu buat Sabtu dan Ahad ni. Ni muka surat 14 ni sebab banyak kan. Dalam kamu tulis. Buat latihan muka surat 14 ni. Ustaz nak kamu tulis balik. Ustaz nak kamu tulis balik hadis ni dari menunaikan solat sunat ni. Ustaz nak kamu tulis balik hadis ni. Ni hadis, matan, yang ni punya makna. Yang tu je latihan ingat. Latihan muka surat 14. Tulis dalam buku tulis imla kamu. Ingat dah bila mana kata tulis dalam buku imla tu, jangan lupa. Contoh buku garisan macam tu kan. Garisan dia macam tu kan. Macam tu kan garisan dia kan. Kan Allah tak sama. Jangan lupa garis kat belah kanan ni. Garis belah kanan. Tulis apa? Hari ni hari Rabu, Rabu, Rabu.
Tulis tajuk besar kat atas ni, imla. Ramai lagi yang tak buat macam ni. Hari ni berapa bulan? 25. 8 2021. 2021. 2021. Alfain 21. Lepas tu baru kamu tulis. Ni baru kamu tulis menunaikan solat. Baru tulis ni. Baru kamu tulis sini. Lepas tu sampai habis lah. Tulis sampai bawah. Semua kamu tulis. Faham semua? Siapa yang tak faham latihan macam mana? Faham ke latihan? Faham. Ingat muka surat 14. Macam kurang tadi, macam banyak orang. Amani, Royan, Ustaz Ahmad Kadir, Zakwan, Amani, Aisyah, Anas. Tadi rasa macam Sofia masuk. Adam Darwish, Adam Ziki. Adam Darwish ada. Syahidah ni siapa? Zuhair kot. Ryan ada. Ingat latihan muka surat 14. Okey, baca buku habis. Baca doa habis, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farzuqni ilayya wa la tanzilni amina barakika Okey, assalamualaikum.